Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Kisah Masuri adalah kisah masyhur di seluruh tanah Melayu. Kerana dalam kisah Masuri itu, yang mendapat perhatian adalah ketika Masuri dibunuh dan sumpahannya. Masuri dibunuh kerana fitnah yang dilemparkan oleh orang yang benci dan iri hati kepada dirinya. Sehinggalah Masuri melafazkan sumpah di bumi Langkawi, di mana selama 7 keturunan Langkawi akan menjadi padang jarak padang terkukuh. Kita percaya bahawa Masuri dijatuhkan hukuman dengan cara tidak adil dan melulu. Dengan itu, Allah telah menjatuhkan hukuman kepada penduduk Langkawi yang percaya pada fitnah itu. Tanah Langkawi menjadi gersang dan tidak subur selama 7 keturunan, dan Langkawi di bawah kerajaan Kedah ketika itu diserang oleh tentera Siam, menyebabkan derita dan sengsara yang dahsyat termasuk di Langkawi. Ramai penduduk yang meninggalkan Langkawi dan ramai juga penduduk Langkawi yang terbunuh di dalam serangan itu. Segala hasil pertanian di Langkawi habis hangus terbakar. Kesan binasa Langkawi ketika diserang oleh tentera Siam masih kekal sehingga ke hari ini. Antaranya adalah kesan beras terbakar. Dipercayai itu adalah kesan daripada serangan Siam ke atas Langkawi yang membakar hasil tanaman padi. Pada kejadian itu, seluruh penduduk Langkawi sedar dan menyesal atas perbuatan dan tindakan mereka terhadap Masuri yang tidak bersalah, lalu dengan sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman mati. Begitulah seberingkas kisah Masuri yang sangat popular sehingga ke hari ini, dan dia menjadi salah satu sejarah masyhur di Langkawi. Sebelum ini ada yang mengatakan kisah Masuri merupakan satu legenda yang mungkin menjadi kisah benar atau kisah dongeng masyarakat setempat yang disampaikan dari mulut ke mulut. Namun saya percaya kisah Masuri adalah kisah yang benar dan kisah yang nyata yang pernah terjadi pada masa satu ketika dulu. Mungkin ada segelintir masyarakat yang skeptikal dengan sumpahan Masuri. Namun, perkara tersebut tidak mustahil berlaku atas izin Allah. Dalam beberapa hari lepas, saya dikongsikan dengan satu gambar yang dikatakan ada kaitan dengan Masuri, iaitu satu kain tudung kepunyaan Masuri. Kain ini dikatakan disimpan sehingga ke hari ini oleh waris Masuri, di mana pada awal tahun 2000 pernah dikongsikan cerita berkenaan waris Masuri di sebuah forum di internet. Salah satu perkara yang mengesahkan dia adalah waris Masuri adalah dengan menunjukkan kain tudung ini di dalam forum tersebut. Pengakuan ini mendapat reaksi yang berbeza dalam ahli forum tersebut, kerana ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Jadi saya dikongsikan perkara tersebut oleh ahli EMM dengan harapan saya dan Puan Nita dapat merungkai adakah benar kain tudung ini kepunyaan Masuri melalui sumber batin. Reaksi saya yang pertama ketika dikongsikan perkara ini adalah satu perasaan yang sangat menarik, kerana perkara ini saya baru ketahui. Pada perkongsian itu, saya hanya diberikan gambar kain tudung ini sahaja, dan tiada perkongsian berkaitan salah silah orang yang mengaku waris Masuri itu. Oleh itu, jangan diharap untuk saya merungkai kebenaran salah silah waris Masuri itu, kerana perkara tersebut bukan menjadi keutamaan pada video ini. Saya hanya merungkai berkenaan kain tudung ini saja dalam video ini. Benarkah ini kain tudung milik Masuri? InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin.
apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertama kali saya melihat gambar selendang atau tudung ini dan dikatakan ada kaitan dengan Mahsuri, saya sangat skeptikal kerana ramai orang boleh mengaku tetapi biasanya tiada kebenarannya. Saya diberitahu bahawa ini adalah kain tudung yang dipakai oleh Mahsuri ketika ditikam. Dikatakan kain ini sekarang keadaannya sudah tidak kuat lagi. Maksudnya, benang pada kain ini sudah tak kuat dan mudah mereput. Dikatakan juga kain ini dibeli oleh Wanderos, iaitu suami Mahsuri yang dibeli dari Satun, salah satu daerah di Thailand. Kain ini dibeli sebagai hadiah sebagai tanda kasih dan sayang Wanderos kepada isterinya Mahsuri. Dikatakan teman kain ini ialah satu bentuk cincin jet, tetapi gambar cincin tersebut tidak disertakan sekali kepada saya. Hanya gambar kain ini saja yang dikongsikan kepada saya. Dipercayai kain ini juga yang Mahsuri pakai ketika beliau dijatuhkan hukuman mati dengan cara ditikam menggunakan keris. Saya diberitahu saiz kain ini dengan ukuran lebar ialah 36 inci dan panjang kain ini sepanjang 6 kaki. Kain ini telah dicuci bersih tapi masih ada saki-baki darah Mahsuri pada kain ini. Jadi persoalannya, adakah benar ini adalah kain tudung milik Mahsuri? Selepas beberapa kali Puan Ita lihat kain tudung ini secara batin, didapati bahawa memang benar ini adalah kain tudung milik Mahsuri dan memang dipakai ketika hukuman bunuh dijalankan. Malah Puan Ita juga dapat melihat secara batin bahawa wajah Mahsuri hampir mirip dengan lukisan ini, tetapi bentuk mukanya lonjong sedikit, bukan bulat. Dan Mahsuri memang suka merapikan rambutnya yang panjang, kemudian meletakkan rambutnya ke bahu kanan. Kain tudung ini sentiasa dipakai oleh Mahsuri, terutama setiap kali suaminya pergi bekerja atau bermusafir, yang biasanya akan mengambil masa yang sangat lama. Mahsuri akan sentiasa ke pantai menunggu suaminya pulang dengan memakai kain tudung pemberian suaminya itu. Begitulah kasih sayang dan kesetiaan Mahsuri kepada suaminya Wanderos. Oleh itu, memang benarlah bahawa kisah Mahsuri adalah kisah benar dan bukannya kisah dongeng atau legenda. Mahsuri memang wujud dan sumpahannya memang benar-benar nyata terjadi satu ketika dulu di bumi Langkawi. Pengajarannya di sini adalah jauhkan diri anda daripada memfitnah dan kembalilah ke jalan Allah yang sebenarnya demi kesejahteraan diri dan masyarakat. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.